kamu tutuplah kamu punya mic. Kamu punya speaker. Okay, for the first topic is introduction to tree. The first subtopic. Okay, now this is our tree, and when we look at this figure, kita tahu ini ada relation between A and C, C and B, C and D. Okay, dekat tutorial 10 tadi apa? Ialah graph. Graph actually it is a direction from, kalau dia nak berjalan tu daripada mana ke mana, that's the graph. And this is tree ni ialah macam mana cabang tu kita nak jadikan dia, macam kita nak buat searching ke apa ke, we using this tree. Okay then. Okay, so sekarang dekat sini, okay, kita boleh baca. A tree is an accurately connected undirected graph. Nampak tak? Undirected graph is the graph which not contain arrow. Tak ada. Okay, that's the tree. Okay, faham? Ada soalan? Okay, is connected graph without any circuit. Meaning that dalam tree, kalau dia tak ada circuit, meaning that dia tak boleh balik dekat parent dia. Faham? Maksudnya dia bukan ada satu loop. Jalan-jalan-jalan dia tak boleh balik. Macam okay, dia memang akan ada pass je kat situ. Okay, so this is an example of tree. Contohnya ialah yang pertama ni, tree. Yang kedua ni juga, which of the following is a tree? Okay, kat mana tree, kat mana tidak? Tadi dia kata without any circuit kan? Jadi kat mana ialah tree? A ni tree ke? Ya. Okay, lepas tu G tu? Why? Because there is a mana? Without any circuit. Dia boleh jadi circuit ke yang G2 ni? Boleh ke? Tak boleh. And it is 3, right? But for G3, it is not, it is, can it be a circuit from A, B mana? A, B, B, E, E, D. Betul. That's a circuit. Balik dekat A. Okay, so G3 is not a tree. And for G4, it is 3 for G4. But it is, it's not connected, right? Dia boleh jadi 2. Kalau kita nak jadikan dia 3, dia boleh jadi 2 item yang berbeza sebenarnya. Yang ni dengan yang ni. Faham tak? Dia jadi, it's not connected. Okay. Connected graph without any circuit. Syarat dia connected graph without any circuit. Okay. So sekarang yang 3, Alah. Tak apalah. Apa-apalah. Okay, jadi kat sini, minta maaf. Okay, tapi post tu post suara ke post tu? Dia boleh freeze participant will view. Oh, okay, diorang freeze lah tadi. Okay, tak apalah. Kita jalan terus lah. Okay, so sekarang dekat sini, this is tree. Okay, so tree is acrylic connected undirected graph. Okay, so sekarang kat situ, it is tak ada arrow dan mesti connected and without any circuit. So kita itu syarat-syarat dia ada 3. Undirected, and it's connected, and any circuit. So from this figure, we found that the tree is apa? G1, G2, and G3 bukan because of it is circuit kan, tadi tu yang from A to B balik ni, dan dia balik dekat A semula. But for G4, it is 2 thing kat situ, dia ada unconnected, right? Okay, now we go to, this is what we call rooted tree. Maksudnya dia ada akar-akar dekat bawah tu. Okay, so now this is our root. Is a tree in which contact one vertex kat situ has been assigned as the root and every edge is directed away from the root. Okay, jadi kat sini ada edge yang keluar daripada root ni. Dan dia jadi satu lagi node yang baru. Okay, so sekarang kat sini kita tahu this is our internal vertices, warna merah ni.
And yang warna hijau bawah-bawah ni, kat sini is a leaf dia. Maksudnya kita ambil konsep pokok lah kat situ. Okey, faham? Boleh? Yang keluar. Tapi pokok kita ni dia ke bawah. Sepatutnya pokok tu naik ke atas, betul tak? Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, so sekarang kalau macam mana kita nak tahu tree tu M-A-R-I. Maksudnya berapa dia punya apa? Dia punya cabang. Okey, kalau kat sini kita nampak tak? Cabangnya every vertices tu dia ada 3. Betul tak? Dia ada if every internal vertex has no more than M children. Which mean dia ada yang paling banyak ialah M. Maksudnya yang paling banyak 3. Yang ada dalam tu ada yang 2, betul tak? 1 ada tak? Ada 1 juga kat sini. Tetapi yang paling banyak ialah 3. So we count it as M is equal to 3. Faham? Kat situ. So kat situ ini kita kata tree-ary 3. Macam tu. Kalau kat sini ialah kalau 2 yang paling banyak ini ialah full tree-ary tree ni. Okey, kalau dia 2, we call it as binary tree. Yang dia ada cabang ni paling banyak 2, kita panggil sebagai binary. Okey, seterusnya okey, so this is what we call binary. Nampak tak? Binary. Yang paling banyak dia punya cabang tu ialah 2. So it is binary. Okey, ada soalan? Tak ada seterusnya. Okay, this is properties of rooted tree. Okay, macam mana kita nak a tree with n vertices has n minus 1 edges. Okay, macam mana ni? N minus n vertices. Okay, maksudnya ialah kat sini kita kena kira vertices dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, vertices dia kat situ ada berapa tadi? 15. Okey, 15. Okey, bila vertices dia ada 15, dia kata tadi vertices n sama juga dengan 15, manakala edges kita mestilah edges dia ialah n tolak 1, iaitu 14. Boleh? Cuba kira. Betul tak ada 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, boleh. H tu ada 14. And full M-ary tree with n vertices. Okey, so sekarang kita boleh tahu internal vertices I dia ada berapa. Maksudnya yang dalam internal, maksudnya yang dalam merah ni, kalau kita nak tahu berapa bilangan dia ialah, dia punya rumus ialah n tolak 1 vertices, kalau tadi 15 tolak 1 bahagi dengan binary, yang tadi binary 3 kan, bahagi 2. Jadi kat situ internal dia ada 7. Jadi boleh kira tak atas tu ada 7 tak? 1, 2. Betul ke? Maksudnya internal vertices. Internal vertices. Vertices saya selalu confuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, boleh? Lepas tu kat sini internal vertices ada berapa leaf? Rumus dia ialah ini. Maksudnya tadi M kita dia berapa? M kita binary 2. 2 tolak 1. I kita berapa tu? Internal vertices kita ada 7, right? I tu ialah internal vertices campur 1. Campur 1. So sekarang dia ada berapa leaf? 6. Betul tak leaf dia? 6 ke? 8 lah. 2 tolak 1. 1 kali 7. Kan? So kat situ ada 8. Boleh tak ni? Ngantuk ke? Okay, so sekarang kita pergi ke nombor 2. Sebenarnya tree ni a quite simple like a graph. Macam tu. Dia topik yang macam mudah je. Alhamdulillah lah masa tak ada kuliah ni macam ni kita dapat topik yang macam ni. Okay, so this is how we represent a tree in organisation like this. President. Okay, so ini marketing. Kalau kita tengok this chart, we call it as how many array? Berapa? Kita kata ni binary ke tidak? Yang paling banyak. Kan tadi?
So yang paling banyak ialah 4 kan? 4, array, 3. Okay. So sekarang kalau kat sini is kat sini 3 as a model kat sini. Maksudnya kalau kita nak tahu path, kita punya path dekat dalam kita punya selalu kan kat kalau kita nak cari dekat dalam kita punya komputer tu kan. Dekat dokumen kita kan selalu kita slash apa kan. Okay, kalau slash yang pertama tu whether it is user ke bin ke atau temporary file ke, after that in temporary file ada apa? Macam tu. Bin dalam tu ada apa? Soalnya benda-benda macam ni kita kalau saya lah kalau kita nak buat macam kita nak panggil balik. Selalunya kalau kita ada image contohnya kan, image untuk apa pejalan kaki saya simpan dekat dalam yang ini contohnya. Jadi kita punya tu kita will direct to that particular path dekat dalam coding kita tu. Betul tak? This is computer file. Ni kamu lagi faham lah sebenarnya. And sebelum ni kita belajar kimia pun kita guna tree juga. Etanol, butanol, apa lagi? Metanol apa tu kan? Ini apa ni? Karbon, kalau karbon ada 4, H ada berapa ni kita panggil apa tu? Saya dah lupa, saya lost. Ni butanol lah. Dia dah cakap dah kan? Ni butanol Yang sebelah? Isobutanol. Saya kalau kimia this is what we call kimia organik saya boleh. Saya kalau kira-kira mol-mol tu saya boleh lah. Okey, ini dah cakap dah butanol dengan isobutan. Okey. So, kita nampak kita dah guna dah benda-benda ni sebenarnya. Betul tak? Okey. Application of tree. Okey, kita guna untuk apa? Untuk buat searching. And we do it untuk buat decision. Okey. And for the prefix code. Okey. Prefix code ni apa? How should a set of character be efficiently coded by a bit string? Macam mana kita nak jadikan dia sebagai bit string? Kita guna tree juga. And game tree. How game can be analysed. Okay. Decision tree. What is series of decision should be made to find an object with certain property in a collection of object in a certain type. Okay, contohnya kalau macam contoh apa kalau decision tree, satu contoh tak terfikir pula kepala saya pagi ni. Kalau decision. Kalau decision tree, kalau selalunya kalau kita tengok dekat dalam Shopee kan, dia dah kaji dah awak punya trade of pembelian tu macam mana. Selalunya orang beli ni dan dia mesti dia kata if you regularly person who buy this also buy this, right? Dia dah letak suggestion dekat situ. Jadi kat situ dia dah ada tree kat situ. Dia masuk dekat mana? Kalau macam benda ni ialah recommendation dia. Okey, selalunya dia dah jatuh dekat topik yang macam alatan. Alatan tu alatan apa? Alatan, contohnya alatan memasak, dia dah ada pergi ke memasak punya bawah-bawah tu. That's the thing. Maksudnya dia akan pergi ke kumpulan yang sama untuk dia bagi suggestion untuk kamu. Okey. This is, kita go through with binary search tree. Tapi sekarang, kalau kita tengok algorithm, kebanyakannya dia tak nak follow the line. Dia dah lompat-lompat. Dia more optimized. Tapi yang ni, the basic thing is, we go throughout the line dalam tree tu by using binary search tree. Okay, apa itu binary search tree? Okay. Searching for item in a list in one of the most important tasks arises in computer science. Okay, our primary goal is to implement searching algorithm that find item efficiently when the item are totally ordered. Then, this can be accomplished through the use of binary search tree. Okay, this is binary search tree. Okay, for example, kita tengok ni bila kita ada satu ayat, mathematics. So, we put mathematics as a parent tengah-tengah. This is how we develop a tree. Okay, kita nak develop a tree ni. Okay, now, after kita nak binary search tree, kita tengok ayat seterusnya. Dia dah bagi matematik, fizik, tapi bagaimana dia nak kita susun?
Okey, tengok ayat tu sampai habis using. Yang ni penting. Using alphabetical order. Meaning that kita kena susun ikut alfabet. Okey, kalau dia mula-mula dengan matematik, lepas tu ialah fizik. Fizik datang selepas ke sebelum matematik? Selepas, betul? Kalau dia selepas, meaning that lepas tu kat sini baru fizik. Faham? Akar dia kat situ. Apa? Fizik. Boleh. Kat situ fizik lah. Dia dah tulis tulisan dia cantik lagi. Okey. Lepas tu, kita tengok yang kedua. Geografi. Betul tak? Geografi ni datang sebelum fizik ke atau sebelum matematik ke atau selepas fizik? Yang tu kita kena consider. Geografi. Sebelum matematik, right? So kat situ. Geografi. So sekarang kita dah cover these 3 subject untuk alphabetical order by using that sort. Okey, lepas tu zoology. Zoology nak pergi kat mana? Kat sini kan fizik. Fizik belah kanan ke belah kiri? Kalau belah kiri maksudnya dia sebelum. Kalau dia belah kanan dia selepas fizik. So kanan kan? Zoology. Betul tak? So zoology sebelah kanan. And make sure this is binary search tree. Every yang keluar tu mesti ada 2 je paling banyak. Boleh? Okay, after zoology kita ada apa? Meteorology. Okay, now this is meteorology, sepatutnya dekat-dekat dengan matematik kan kat atas tu, tapi matematik dah ada dekat atas. Okay, so dia matematik ni dia macam dia dekat tengah-tengah tau. So kita kena consider dia sebelum matematik ke selepas matematik? Meteorology selepas matematik tetapi sebelum fizik. Jadi dia dekat sini. Boleh faham ke tidak? Okey, sebab itulah dia di situ, meteorology. Boleh? Then, kita ada geology. Geology dengan geografi yang mana datang dulu? G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Betul? Geografi dulu. Dia selepas geografi kan? Selepas geografi sepatutnya dia dekat sini ke, dekat kanan ke, kat kiri? Dia tak boleh masuk dekat sini sebab dia bukan selepas M So kat situ dia ke kanan ke situ. Geologi. Boleh? Faham Lepas ni ada tutorial, ada soalan tu tau. Okey, lepas tu psikologi. Psikologi dekat kat mana? Dia mesti dalam kumpulan yang ini. Psikologi. It is on what? Dia psikologi dengan fizik mana datang dulu? Fizik. Tetapi dekat sinilah dia dekat, sebab fizik bawah dia dah cukup 2. So kita tak boleh consider bawah fizik. Tapi kita kena consider either it is bawah zoology or meteorology. Tapi tak boleh bawah meteorology sebab meteorology is sebelum fizik. Dan psikologi ialah selepas fizik. Is sama root dengan zoology kat sini. Jadi sebelum Z, right? Okay. Jadi kat situ. Psikologi. Boleh? And for chemistry, dia datang dah awal daripada yang semua-semua ni, betul tak? Jadi kita nak letak dia dekat mana? Kat sini kita ada satu root yang vertices yang belum ada yang tepi ni, betul tak? Kita tak boleh langgar dia dekat situ terus letak kat bawah sebab dia bukan selepas geografi, dia sebelum lagi. Okey, jadi kita kena letak dia dekat situ. Chemistry. Boleh? Faham how to draw a tree? Boleh Okey then. Lepas kita draw a tree, kita nak baca pula daripada tree tu, kita nak baca whether it is pre-order, in-order or post-order. Pre-order ialah yang macam biasalah pre-order, order dulu baru barang siap, betul? Okey. Ini maksudnya yang dah ada. Post ialah selepas tu. Maksudnya kita dah buat order, macam ni? Barang dah ada, tapi lepas tu baru kita order bolehlah. Okey, so sekarang kat sini ini ialah algoritmnya. Macam mana kita nak baca that particular tree. Kita boleh baca daripada sebelum, post order, in order, dalam susunan or pre-order, sebelum susunan tu. Okey, maksudnya macam mana? Okey, baca Ordered rooted tree are often used to store information. We need procedure for visiting each vertex of an ordered rooted tree to access data. And ordered rooted tree can also be used to represent various type of expression. Kita boleh mengira juga menggunakan this kind of rooted tree yang melibatkan variable
Yang ni soalan ni memang ada dalam final exam. Okay. Number, variable and operation. Then procedure for systematically visiting each vertex of ordered routed by using the traversal algorithm. So this is tu Shopee. Okay, so sini ada pre-order, in-order and post-order. Okay, macam mana kita baca? Kita tengok kat sini. Pre-order traversal ialah, okay, this is our tree. Ini ialah our tree. Kita tak buat apa-apa dekat tree yang ni. Okey, bila kita tengok tree kita ni ialah yang apa, tree array kan, dia ada 3 yang paling banyak, betul tak? Okay, now how can we baca dia menggunakan pre-order? Okay, now dekat sini kita kena susun, nampak tak? Sebelah ni ialah A, B, C, D. A ialah kepala kita punya rooted yang atas sekali kan, betul tak? So A letak kat depan. Yang paling kanan letak sebelah dia, B. Lepas tu C and D. Boleh? Faham tak? Yang ni yang pertama ni. Dia dah settle untuk yang sampai sini. Boleh? Lepas tu kita go through yang bawah tinggal apa? E, F, G, H, I. E, F, G, H, I. So sekarang E, F, G, H, I tu kita nak susun macam mana? Okey, nampak tak kat sini? A dengan B ialah kita punya vertices yang dekat atas. A dengan B kita letak kat situ. Dekat bawah B dia ada rooted E. Nampak tak? Susun E sebelah tu. Boleh? And bawah tu ada F. Sebelum C kita ada F. Kita kena letak F tu sebelum C. Susun dia macam tu. Boleh? And dekat sini C, lepas tu D. D yang paling kanan, G letak dekat depan, dekat selepas D. Yang paling depan lah. Maksudnya G jumpa dulu. Lepas tu H and I. G, H and I. But our G consists of another root dekat bawah tu. Boleh? Macam tu juga E pun ada kat sini. Another root. Kita kekalkan. Tapi susunan ni dah sampai sini. Boleh? So, kita kena go through yang root yang bawah ni. Okey, lepas tu, nampak tak? Atas sekali E, bawah E ada J dengan K. Betul-betul sebelah E kita kena letak J, K before we put F. Nampak tak? J, K baru F. Cara kita susun menggunakan pre-order. Boleh? Dan dekat situ kita ada lagi apa? G. G dekat situ, G letak dulu, lepas tu L dengan M. Dan baru H dan I. Dan kat situ kita nampak tak? Tinggal dekat sini. Kita dah settle sampai sini. Dan kat situ ada K. Dan sebelah K, make sure we put NOP. NOP. Dan baru susun F sebelah tu. Dan seterusnya. Boleh? This is what we call pre-order. Okay, kalau in order ialah dalam susunan. Kalau macam tadi, pre-order, our parent put in front. Anak-anak dia letak sebelah kanan mak dia terus. Boleh? Kalau in order ialah dalam susunan. Nampak tak kat sini? Kalau sampai sini, kalau dalam susunan, tengok kes ni Dalam susunan, meaning that A tu dekat tengah-tengah. Mula-mula B datang dulu, betul tak? So B, lepas tu A, bawah A ada C. C, lepas tu D, dalam susunan dia. Lepas tu kat situ, yang bawah ni, kita root tu biar dulu. Dan kita nampak tak? Kita nak consider yang bawah ni. B, kat sini, sebelum B ada E, betul tak? E letak kat depan dia, F letak sebelah dia. Dalam susunan, parent letak tengah-tengah. Anak letak kiri kanan, ikut dia punya location. Boleh? Lepas tu kat situ, our G. Kat situ kita ada satu lagi root, G. G, sebelum G kita letak kat sini? G, okay, kat sini D, sorry, D D. Sebelum D kita letak G, lepas tu our anak, kalau betul-betul dia bawah H, D tu bawah dia ada H, kita letak sebelah kanan dia H, lepas tu I. Boleh? Kalau dia ada anak macam tu. Boleh tak? Continue.
Okay, so sekarang dekat sini H dan I. Lepas tu kita dah sampai sini H dan I. Okay, then we follow to susun dia ikut in order. Saya rasa ni kamu okay ni. J sebelum E, lepas tu K. J sebelum E, lepas tu K kat sini. Okay. Then ni G. G nampak tak? G. Sebelum G kita letak L, selepas G kita letak M. Then kita ada yang ni lagi. Yang ni kita kena selesaikan. Okay, NOP. Nampak tak? Parent dia ialah K. So, K di tengah-tengah. Yang sebelah kanan sekali letak N. Yang bawah, betul-betul bawah K, kita letak sebelah kiri letak N. Sebelah kanan letak O dengan P. Okay, jadi dia dalam satu susunan yang dalam in order traversal. Boleh? Boleh, ada soalan tak? Yang ni kita nak tahu betul faham ke tidak, kita tengok dekat kejap lagi masa tutorial. Okay, then this is post order. Post order ni ialah parent letak belakang sekali. And our child yang mula-mula letak paling depan sampailah adik dia last sekali D. Tapi parent letak belakang sekali. Boleh? Kalau kat sini ada B, bawah letak E dengan F depan B. Nampak tak ni? And we have this D. D letak belakang, but GHI letak sebelum D. GHI tu. Boleh? Sama juga untuk next layer. Next layer kat sini E. E must be belakang before J dengan K. And we have another root K je lagi tinggal. And yang lain tu kat sini G. G kat sini, selepas C mesti letak L dengan M. Ini ialah post order. Parent letak belakang sekali. Boleh? Okay. Then K sama juga. K, sebelum K, selepas J, letak N, O, P. Dia child put in front. Okay, then this is how we letakkan macam mana kita tengok dalam bentuk post order. Dan dekat situ, macam mana pula kita nak gunakan infix, prefix, postfix ni apa? Infix ni ialah in order. Prefix ialah pre-order. Postfix ialah post order notation. Macam mana kita nak express dia dekat dalam binary tree representing expression and infix, prefix and prefix notation. Okey, dekat situ. Okey. Sekarang kat sini, kalau expression, okey, cuba kita baca. Macam mana kita nak buat expression yang dalam yang ada pengiraan menggunakan tree. Okay, we can represent complicated expressions such as compound, proposition, combination of set, arithmetic expression using rooted tree. Okay, sekarang for instance, consider the representation of arithmetic expression involving, okay, tambah, tolak, darab. Ini ialah the simbol division and this is exponential ke atas tu ialah exponential. Okay. This is the representation dia. Okay, sekarang kat sini we will use parenthesis to indicate the order of operation. Nak tahu yang mana dulu, yang mana kemudian, yang ni ialah algebra punya. Dan dalam kurungan kita kira dulu. Boleh? Okay. An order rooted tree can be used to represent such expression where the internal vertices, nampak ni, internal vertices represent operation. Maksudnya vertices mesti represent operation and leaf dekat bawah tu ialah variable or number. Maksudnya variable, contohnya K ke L ke X ke Y ke Z, ia ialah leaf dia yang daun-daun dia kat bawah tu, number. Tapi yang tengah-tengah, yang sebelum root, dia punya daun tu ialah operation. Okay. For example ni. Macam mana kita nak consider dalam bentuk tree. Okay. Sekarang kita tengok Kita kata tadi parenthesis tu yang mula-mula kita kena selesaikan, betul? Okay. So sekarang dia punya ni. How to solve it? Okay. The binary tree for this expression can build from the bottom up. Okay. So sekarang kita tahu mula-mula kita nak selesaikan ni kita kena X campur Y dulu, betul tak? Yang dalam kurungan ni. Okey. So kita kena tahu kat situ. Tambah akan jadi vertices. Yang bawah kita ada X dengan Y. Boleh? Lepas tu yang sebelah ni pun kita ada parenthesis juga.
kita ada dalam kurungan juga. So, tolak. Kita separatekan dia dulu. Tolak X dengan 4. Nampak tak? Dia punya leaf kat bawah tu ialah variable or number. Yang kita punya parent dekat dalam tu ialah simbol ni. Tambah tolak darab bahagi. Okay, now. Lepas tu, macam mana kita nak buat seterusnya? Kita ada lagi, lepas tambah tu kita ada kuasa 2. Faham tak? Kuasa 2. Jadi kat atas ni kita patutnya kita tak boleh letak bawah ni. Sebab dekat bawah nombor atau variable tak boleh ada lagi leaf yang akhir sekali. Boleh? Jadi sekarang kuasa. Jadi kuasa 2 tu kita nak letak kat mana? Kuasa 2 kita letak atas ni. Sebab hasil ni semua akan dikuasa 2 kan. Jadi kuasa tu dekat atas ni. 2 letak sebelah ni. Boleh? Then, lepas tu, kat sebelah sini pula, yang daripada root yang kat sini tadi, okey, kita ada bahagi 3. Sama juga konsepnya. Bahagi tu letak kat atas tu. Bahagi 3. Hasil daripada ni nanti kena bahagi 3. Boleh? How can we combine this root with this? Maksudnya 3 yang ni dengan sebelah sini ialah kita kena naikkan dia ke atas. Faham? Dia tak boleh turun ke bawah. Maksudnya kita kena tambah. Maksudnya the final multiplication here is tambah. Tambah tu letak dekat atas sekali as a parent kat atas tu. Boleh? Boleh tak? Jadi dekat situ, okey, bila kita dah dapat, itu ialah tambah. Okey, sekarang faham Kita nak tahu faham ke tidak, tengok dekat tutorial kejap lagi. Okey, now infix, prefix, postfix notation. Okey, macam mana pula kita buat notation dia? Kat sini. Infix notation representing the representation in operand surround the operator. Yang ni yang biasa kita buat. X campur Y, kita tahu kat sini. 6 darab 3, kita tahu. Okey, tapi kalau prefix, nampak tak? Prefix. Prefix ialah, okay, we put simbol letak dekat depan, anak-anak dia letak kat belakang. Okey, yang ni kita tahu yang ni ialah X campur Y. Maksudnya dua benda ni, simbolnya sebelah sini. Faham? Ini ialah sama maksud dia. Tapi ini kita baca sebagai prefix. And yang bawah ni pun sama, 6 kali 3. Yang ini, kita kena ambil 2 dulu. Kat situ macam mana? Untuk dapatkan yang ni, kita kena ambil Y tambah dengan Z. Lepas tu baru yang ni kali dengan X. Boleh? Boleh tak ni? Okey, macam tu juga yang ni. Ini ialah postfix. Postfix is we put simbol tu belakang sekali. Macam ni juga. Simbol tu belakang, tetapi kita letak Z dulu sebelum tambah. Tapi nanti kita tengok dalam tutorial nak faham ke tidak kat sini. Okay, so now kita nak buat what is prefix form untuk yang ni. Untuk kita punya tree tadi, kita nak tahu dalam bentuk prefix form dia. Macam mana? Yang ni prefix form ialah kita kena susun balik. Yang ni tambah letak dekat depan, betul tak? Kalau dia prefix, ikut kita punya yang pre-order tadi. Tambah letak dekat depan, sebelah tambah ialah kuasa dan bahagi. Sorry, saya punya ni. Lepas yang ni dah selesai ni, okey, bila tambah dah letak dekat depan, boleh susun tak ni? Masing-masing macam dah ngantuk. Second layer jadi macam mana? Jadi kita tahu bahawa tambah kuasa dekat depan, jadi kat situ tambah kuasa dekat depan. Saya nak pergi ke second layer ni. Kuasa. Bawah kuasa ada lagi tambah dengan 2 kan, betul tak? Jadi kita kena letak tambah dengan 2. Sorry saya punya tulisan ni. Tambah dengan 2. Dekat bawah ni, tambah ni kita ada lagi anak dia macam tu. Tetapi sebelum yang ni kita ada kuasa ni kan, betul tak? Kuasa. Kuasa ni, kuasa bahagi ni, bahagi. Tapi sebelum bahagi ni kita ada tolak kan, betul tak? Tapi ini ialah prefix kan. So kat situ kita ada bahagi. Kat sini maksudnya parent letak dekat depan, betul tak? Saya rasa saya dah okey. Tolak, lepas tu 3, betul tak? Macam tu. Tambah saya dah tak tambah dah tadi. Saya confuse jap.
kat bawah tolak ni kita ada anak lagi, betul tak? Kejap saya cek. Kat sini tambah, yang kat sini saya dah letak kat depan sekali, betul tak? Ini ialah tambah, kuasa, tambah. Okey, kat sini kita ada 2. Tapi kat bawah ni kita ada benda lagi kan? Okey, jadi kat sini bahagi kita letak bahagi dulu, lepas tu baru tolak dengan 3, betul tak? Okey, lepas tu yang ni dah habis sampai layer sampai sini, betul tak? Okey, so kita teruskan lagi. Tapi kita kena letak parent dekat depan kan, dia postfix kan? Prefix kan? Okey, so sekarang dekat sini kita sambung lagi. Memula tambah tadi kan? Kita susun balik. Tapi dekat sini ada root kan? Boleh. Tambah, kuasa. Lepas tu kat sini kena ada tambah. Lepas tu bawah ni kita ada bawah ni ada X dengan Y kan? X dengan Y. Lepas tu 2. Betul tak? 2. Lepas tu bahagi kan? Sorry. Bahagi ni bahagi. Okey, bahagi. Lepas tu kat sebelah bahagi tu kita ada tolak dengan 3. Dekat tolak tu, kita ada parent letak dekat depan. Kita ada X dengan 4 kan? X dengan 4. Lepas tu 3. Cara kita tadi kita baca macam kita buat postfix tadi. Prefix tadi. Okey, so ini ialah final kita punya susunan. Macam tu juga postfix. Parent letak belakang sekali. Okey, nanti kamu tahu macam mana nak buat. Okey, and this is example 5 ialah macam mana kita nak kira. Nak dapatkan jawapan. Kalau ini ialah prefix notation, maksudnya kita kena mula daripada belakang. Yang ni. Maksudnya kat sini 2 dengan 3 yang terhampir dia punya simbol ialah kuasa. Jadi 2 kuasa 3. Ni ialah 8. Jadi yang ni 8 ni letak dekat 2 kuasa 3 kat situ. Boleh faham tak ni? Boleh tak ni? Okey. Yang paling hampir dengan kuasa ni ialah 2 dengan 3. Jadi kita selesaikan untuk ni dulu. Jadi 8 kita replace untuk 3 tempat ni. So now yang paling hampir dengan bahagi ialah 8 dengan 4. Betul tak? So 8 bahagi 4 ialah 2. Jadi 2 ni ialah kita replace yang ini semua dengan 2. Jadi kamu nampak tak kat sini yang paling hampir dia punya simbol ialah darab ni kan? Jadi tengok sebelah darab tu. Ada 2 dengan 3. So kita kena selesaikan tu dulu dan dia ialah 6. Gantikan dia semua dengan 6. Tolak pun sama juga. Tolak sebelah dia ialah apa? 6 dengan 5 kan? Okey, 6 tolak 5. So, gantikan dia sebagai 2. Okey, ini last kali tinggal ada 2 number dan 1 simbol je lagi. So, kita selesaikan. Jadi, value untuk notation ni semua ialah 3. And this is for postfix. Postfix pun sama tapi dia daripada depan. Tapi yang paling hampir dengan darab ni yang paling depan, nanti jawapan dia pun sama. Dia tak sama ini sebab soalan dia lain. Soalan dia lain kan? Sepatutnya kalau dia sama, soalan dia sama, bentuk je lain, walaupun guna postfix ke prefix ke, jawapan mesti sama. Okey, jadi yang ni pun sama juga. Yang kuasa yang paling hampir ialah 1 dengan 4, selesaikan. 1 kuasa 4 ialah 1. So, gantikan semua. Okey, kita tengok dekat dalam tutorial kejap lagi. Okey, so sekarang kita buat tutorial sebelah selesai. Stop.